والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي المحبين وقدم تعرفون به فرقا وقال الحوادث إلى الرعاة وحسن الخواتم ويسس الغمام بجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مكان ونفسه العاجل بالمعلوم لك أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan muslim-muslimat, ahli-ahli ilmu, dan ahli-ahli ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun kalimah yang sesuai diucapkan di pagi hari bila kita bangun daripada tidur, melainkan kita ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berazam untuk jadikan hari ini hari yang terbaik untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak sampaikan hari ini, masa rindu kepada tuan-tuan. Lebih 4 tahun saya terkenal Tazkirah di surau. Jadi nak himpun benda 4 tahun nak cakap setengah jam ni banyak benda. Jadi saya buat satu rumusan lah, satu kesimpulan sesuai saya cakap benda yang dicakapkan oleh Tok Khatib 2 hari lepas, sesuai dengan nama surau At-Taqwa. Jadi bila kita bangun daripada tidur, kita ucap terima kasih ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah allazi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nusyur. Allahumma ja'al hadzal yawm mubarakan wa liman ma'i. Dan semua doa-doa kita berdoa dan kita berazam, ya Allah, hari ini saya berazam menjadikan hari ini sebagai hari yang saya nak berkhidmat kepada agama kamu, ya Allah. Maka sebab itulah tuan-tuan letak nama surah At-Taqwa, kata oleh Imam Yahya bin Mu'adh Ar-Radhi, At-Taqwa kanzun min kunuzillah wa babuhu ad-du'a wa miftahuhu aklul halal wa sinnu miftah al-ju'. Kata oleh Imam Yahya bin Mu'adh Ar-Radhi, taqwa itu adalah satu gedung daripada gedung-gedung Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut kata gedung ni, maknanya benda yang sangat besar. Kata Imam Yahya, pintu bagi gedung ini adalah ad-du'a, iaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alni minal muttaqin, ya Allah, jadikanlah aku dengan orang yang bertakwa. Bila ada pintu, dia ada pula kunci dia. Wa miftahuhu aklul halal, kunci dia tu mesti kita makan benda-benda yang musih, yang halal. Wasinnul miftah, dan gigi kunci itu pula al-ju', ialah kita berlapar sedikit. Maka sebab itulah kita tengok dalam bulan Ramadan banyak ibadat yang kita boleh buat. Dan sekarang ni satu ibadat yang kita buat, iaitu kita sedang makan. Dan makan sekarang ni makan yang tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita makan hadut sebelah saya ni minum, itu batal puasa. Sebab makanan ini adalah makanan ruh. Dan makanan ruh itulah yang sesuai bagi manusia, di samping manusia makan makanan jasad. Bila sebut kata taqwa ni, apa yang kita faham, apa yang khatib cakap, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, kita kena bertakwa kepada Allah. Bukan main, kena buat sungguh-sungguh.
Sampai peringkat kena jaga kehidupan kita ni, jangan kita mati melainkan dalam hal keadaan kita bertakwa kepada Allah. Maksudnya sikit saja. Dia nak beritahu, kata, hei manusia semua, hidup kita atas muka bumi, kita mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Kita berasa kita ada kenderaan, kita berasa kita ada isteri, ada anak, ada pangkat, ada harta, ada duit. Dalam banyak-banyak kita berasa, kita juga kena berasakan aku ni ada Tuhan. Kena berasa di hati, kata aku ni ada Tuhan. Bila perasaan ni ada, waktu tu hak tutik. Maknanya takwa ni dia bukan hak tu guru, dia bukan hak tu imam, dan dia hak semua manusia berhak memiliki takwa. Maka sebab itulah, kalau nak dapatkan takwa, kena kikir serabut mai, boh dan layang, kacau-kacau minum, kesian orang susah. Pakai tak ada takwa orang susah. Tapi takwa dia boleh dimiliki oleh sesiapa. Maka sebab itulah kalimah tak itu sendiri yang diambil daripada kalimah tasawuf, satu ilmu yang nak membahaskan tentang manusia macam mana cara nak mendekatkan diri dengan Allah. Ulama kata tasawuf, ta sad waw fa, atta bermakna taqwa Allah. Sebab itu sufi dia akan melahirkan orang-orang yang hebat. Sebab itu orang yang faham tentang takwa ini, bila dia mengaji, bila dia berhadapan dengan dunia, maka dia mesti kena menguasai dunia. Sebab kalau dia tidak menguasai dunia, maka dunia itu akan menguasai dia. Bila dunia menguasai dia, dia tidak mungkin akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah masuk dalam program dunia. Maka sebab itulah orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang hebat, kerana dia menguasai keduniaan dan menjadikan dunia ini mazra'atun lil akhirah, sebagai tempat untuk bercucuk tanam yang nak mendapatkan hasilnya di akhirat. Maka sebab itu dunia ini bumi yang subur, subur dengan amal ibadat. Yang kedua, sad bermakna safa'illah. Maksudnya keheningan. As-safa, bersih, hening, pati. Itulah pati bagi manusia. Orang yang bertakwa ni orang yang jiwanya tenang. Ala inna awliya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Buat ni tak ada kawan, tak ada sabun, rehat, tenang, seronok dalam apa jua keadaan. Dan bila dia bertakwa, maka dia akan berlaku al-wafa. Waw al-wafa makna menyempurnakan janji dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana di alam zuriat dulu, Allah Subhanahu wa ta'ala tanya kita manusia, alastu bi rabbikum, hei manusia semua, tidakkah aku Tuhan kamu? Maka manusia menjawab, qalu bala syahidna. Maka berkatalah manusia ketika itu, ya kami mengaku, kata kamu Tuhan kami. Maka sebab itulah bila mari ke dunia, ada yang mengaku, ada yang tak mengaku. Bagi orang yang mengaku, yang bertakwa ini, betul semua apa yang dia ucap di alam zuriat, itulah ucapan dia di alam nyata, hissi. Dan yang terakhir, tasawuf, fa dengan maksud al-fana. Orang ni dia ada lenyap hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimah ni kalimah yang sangat itu. Dan hari ni kita kena bagi sikit. Hari ni tempat yang kita nak bagi sikit. Kebanyakan orang hari ni orang-orang yang saleh, mafhum yang sebalik terhadap keduniaan. Dia tak nak berniaga,
Dia tak nak berurusan, kerana bagi dia ni tak boleh, ni tak boleh. Haji. Sepatutnya kita orang-orang yang soleh, mungkin ada di kalangan tuan-tuan, puan-puan semua, ahli-ahli perniagaan, teruskan perniagaan kita. Sebab ini juga lambang bagi orang yang bertakwa. Al-Imamul Mazhab, Imamul Hanafi, Nu'man bin Thabit, beliau ni ada seorang juragan, seorang korporat tekstil di kota Baghdad. Hebat. Bukan dia berniaga sikit-sikit, saudagar tekstil, pakaian. Imamul Mazhab, kita kenal Syekh Wahab Sya'rani, ulama, imam yang hebat di bidang sufi. Ulama begitu, sekiranya dia berlayar, dia menggunakan 3 buah bahtera. Satu bahtera untuk bawa anak beranak dia, untuk guru bini ramai, anak-anak ramai. Satu bahtera bawa anak beranak dia. Satu bahtera bawa anak murid. Satu bahtera bawa kakak nak makan minum, berlayar dalam lautan, memandang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba orang yang soleh tak nak berbisnes. Sebaliknya, orang yang berbisnes pula tak nak jadi soleh pula. Lepas tu kita nak menghap, siapa nak bantu agama kita? Ini dikatakan mafahim, pemahaman yang mesti kita betulkan. Baik. Taqwa ni, apa yang diberitahu oleh Tok Khatib, dia sebagai satu sumber untuk kita dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara kita hidup atas muka bumi? Kena ada sifir, campur, tolak, darat, bagi. Kalau kita rasa duit itu mustahak, sebenarnya pahala juga mustahak. Dan kata ulama sufi, sesiapa yang beribadat, dia niat nakkan pahala, betul ibadat dia itu, tidak salah lagi. Kerana ibadat nakkan pahala sudah dikatakan berada di maqam ihsan, sah. Kerana tidak ada manusia di muka bumi yang boleh bagi pahala kepada seseorang, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Persoalan tuan-tuan dan puan semua, macam mana cara dalam ketakwaan kita ni kita nak banyakkan pahala? Itu persoalan dia. Macam mana cara? Kalau atas dunia manusia itu dikatakan jutawan, bila mana dia tu banyak duit. Dan di akhirat juga manusia itu dikatakan jutawan, bila mana dia banyak pahala. Persoalan dia, macam mana cara kita nak banyakkan pahala? Di antaranya perkongsian kita pada pagi ini, pahala boleh datang di sudut hati yang dikatakan niat. Pahala boleh datang di sudut lisan yang dikatakan ucap. Pahala boleh datang di sudut perbuatan jawarih yang dikatakan pergerakan. Kita ambil yang paling besar sekali, ialah hati. Baki laginya, tuk guru duk mengajar, ustaz-ustaz duk baca kitab, bila sebut niat usolli, nak sembahyang usolli, nak puasa nawaitu, nak i'tikaf nawaitu, nak pergi haji nawaitu, nak umrah nawaitu, nak bagi zakat nawaitu. Jarang sangat orang mengajar. Nak goreng capatnya pun kena ada nawaitu juga. Nak berniaga buah durian bawah pokok ketapang pun kena ada nawaitu juga. Nak start motorkar, nak pergi pejabat pun kena ada nawaitu juga. Bila mana mafhum nawaitu usolli ni, itu yang dikatakan niat, seolahnya kita buat benda lain. Kita pakai pakaian pun kita tak berasa nak niat, kita makan pun kita tak berasa nak niat. Jadi macam mana kita nak pahala, sedangkan pahala berdasarkan kepada niat? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih.
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ada seorang sahabat jumpa Nabi beritahu, "Ya Rasulullah, kamu ingat semua orang mari Madinah ni kan ikut kamu kan? Sebab kami dengar cerita ada satu orang dia mari sini bukan kerana nak hijrah kamu ya Rasulullah. Kerana dia mabuk sikit, mabuk air sejuk ni. Nah, tunang dia tu ikut Rasulullah, ya tak ya duduk di Mekah kesit serabut kau ni jalan bila? Ikut bila? Maka Rasulullah kata, innamal a'malu binniyat. Benda apa pun kita buat berdasarkan niat kita. Itu saja. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi seseorang tu dia akan dapat berhasil berdasarkan apa yang dia niat. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa-siapa yang ikut aku mari Madinah semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka sesungguhnya memang betul dia hijrah kerana Allah, kerana Rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan siapa-siapa yang main dia kerana apa? Kerana dia nak berniaga ke, nak buat bisnes ke, ataupun kerana nampak tunang dia mari ke, dia mari sekali. Maka Nabi kata, tu dia dapat benda tu je lah. Benda lain tak dapat. Nah, kita minum teh, kita rasa layak teh. Kita makan nasi, kita rasa kenyang lah makan nasi. Tak, memang dapat kenyang, memang dapat menghilangkan dahaga. Pahala tak dapat. Sebab kita tak ada ni. Maka sebab itu ulama kata al-farqu bainal ibadati wal 'adati an-niyyah. Titik yang membezakan di antara ibadat dengan niat dengan adat itu. Titik yang membezakan antara ibadat dengan adat ialah niat. Itu saja. Pendek kata kita boleh buat pahala, peluh setitik pun tak terlebih. Nah, lenguh tangan pun tak ada, kaki pun tak ada, tapi pahala dapat. Maka niat ini pula dia memainkan peranan yang penting dalam agama kita. Sebagai contoh, nah, sekiranya ni masjid. Nah, ni masjid kita kata. Nah, nak masuk boleh i'tikaf, duduk boleh i'tikaf. Baik. Kita mari masjid nak sembahyang subuh. Sembahyang subuh tu imam satu, bukan tu imam dua. Nah, tukang ceramah pun satu, bukan dua. Kita mari pun naik kereta, driver kereta pun satu, bukan dua. Mari dua. Duduk masa yang sama. Daripada mula sembahyang sunat, sembahyang Jumaat, dengar tazkirah, balik 1 jam setengah. Tapi buat apa bangun di akhirat isu-isu? Masa ni pahala kita dengan pahala kawan kita tak sama. Kawan kita pun niat i'tikaf, dia pesan itu, saya tulis niat i'tikaf. Nah, kita pun niat i'tikaf, sama-sama i'tikaf. Sama-sama sembahyang, sama-sama dengar tazkirah, tapi pahala tak sama. Siasat ni rupa-rupanya kita masuk dalam masjid, kita niat i'tikaf sunat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nah, aku masuk dalam masjid ni, aku i'tikaf sunat kerana Allah. Kawan kita dia baiki sikit. Sebelum dia masuk, dia nazar, nazaratul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf manzur. Dia masuk. Sahaja aku bernazar i'tikaf dalam masjid ni selama masa aku berada dalam masjid. Sahaja aku beriktikaf nazar. Jadi pahala nazar, pahala wajib. Pahala bukan nazar, pahala sunat. Tiap-tiap ibadat yang wajib dibayar 70 kali ganda ibadat yang sunat. Ini kalau bukan bulan Ramadan. Dah kalau bulan Ramadan, maknanya kalau orang pandai menguruskan hak Allah Ta'ala bagi, dia bakal jadi jutawan di akhirat. Itu saja. Nah, kita nak start motorcar, kita niat nak bekerja semata-mata kerana Allah, nak cari rezeki. Saya nak turun tanah rumah tadi, nak mari sini, saya tak tahu banyak mana yang saya niat.
Sebab guru saya pesan ada satu kisah. Satu orang tok guru ni nak cerita bab takwa ni, dia mari sini. Dia mari di sini benda takwa ni. Nah, perasaan dalaman yang ittaqullah, satu perasaan dia tak duduk di mata. Dia tak duduk di telinga, dia mari di dalam. Itu dia katakan perasaan. Nah, waktu saya mengaji di Tarim, guru saya Sayyid Habib Salim Syadri, hafizahullah ta'ala, dia beritahu satu kisah. Ada seorang tok guru duduk sembang dengan anak dia. Bila bersembang dengan anak dia, tiba-tiba satu orang tutup pintu. Dia pun beritahu pada anak dia, ya bunayya iftahil bab, wahai anak aku, tu nampak ada orang ramai, tolong buka pintu sana. Anak dia pun pergi buka pintu. Lepas buka pintu, orang tu masuk, bersembang sikit. Lepas tu dia pun keluar. Bila dia keluar, tok guru ni panggil anak dia, ya bunayya, ma niyatuka 'indama fatahta al-bab, wahai anak aku, apakah niat kamu ketika mana kamu buka pintu tadi? Aku suruh buka pintu, mu niat apa? Anak dia kata, imtisal amri awali. Lah, dah ayah suruh buka pintu, bertindak mengikut arahan lah. Nah, takkan saya nak duduk buka tingkap pula kot. Saya buka pintu. Kata oleh ayah dia, ya bunayya, law kuntu fatihan zakal bab, sa'uratib niyyati khutwatan ba'da khutwatin hatta wasaltu ila zakal bab. Wahai anakku, sekiranya akulah yang buka pintu tadi, aku akan susun niat aku ni selangkah demi selangkah sampai aku sampai ke pintu. Maka niat ni benda yang mustahab, benda yang sangat penting. Apa dia niat? Aku buka pintu kerana nak layan tetamu, kerana Allah, kerana nak memasukkan berita gembira, kerana nak menghubungkan silaturahim, kerana nak bersalaman, kerana nak bertanya khabar, kerana nak seronok, kerana nak bermahabbah. Lagi banyak kita niat, lagi banyak pahala kita dapat. Maka sebab tu peluang Allah Ta'ala bagi sekali. Maka Imam Ibn Ruslan dia beritahu, wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haisu tukhlasu, fasahihin niyata qabla al-amali wati biha makrunatan bil awali, wa in tadumata balagta akhirah khusta thawaban kamilan fil akhirah, wan niyatu wal qawlu thumma al-amalu bi ghairi waqfin sunnatin la tuqbalu. 5-6 bin anak-anak kecil hak duk mengaji fiqh Syafi'i, hafal matan Zubat, dia akan berjumpa dengan fikih. Imam Ibn Ruslan beritahu, semua amalan kita buat takkan terlepas jadi wasit, melainkan niatlah tempat tirikan yang pertama sekali. Kalau gitu kata dia, perbetulkan niat kita. Ketika mana kita nak buat sesuatu, perbetulkan niat kita. Lepas tu bila kita tenang, maka datangkan niat sontak dengan benda yang kita nak buat. Selagi niat itu berkekalan, selagi pahala itu akan jadi banyak. Lagi banyak kita niat, lagi banyak pahala yang kita dapat. Dan kita kena ingat, dia kata, kita nak niat ke, nak berucap ke, nak buat ke, mesti mengikut apa yang Nabi ajar. Kalau tidak, tak akan jadi. Jadi kesimpulan dia, apa niat? Saya mau jumpa tuan-tuan, nak menghubungkan silaturahim, nak berkenal-kenalan, nak mari sembahyang jemaah, nak mengimarahkan tempat ibadat, nak duduk dalam majlis ilmu, nak kutip derma, nak buat kebaikan, nak macam-macam susun. Tak ada apa yang boleh niat, kita niat. Sebab benda ni pahala. Dan dengan pahala kita tak boleh sombong. Allah Ta'ala bagi sekali niat. Sebab tu, pahala ni barang perburuan, mesti kita kena cari. Kita puasa nak pahala, kita sembahyang nak pahala, kita buat apa pun nak pahala. Tapi mestinya tanpa niat kosong. Satu orang pakai baju, dia niat nak tutup aurat, dia niat nak menghias diri, semua boleh pahala. Tapi kalau dia pakai baju tu adat. Adat tak dibayar, sebab itu kebiasaan. Kita bangun pagi kena mandi, mandi basah juga, tak dibayar sebab itu adat.
Tapi kalau ibadat, ya Allah, aku bangun pagi mandi kerana-Mu ya Allah, kerana nak bersihat badan, kerana nak jaga kebersihan, kerana nak sedap buat amal ibadat, kerana modal ibadat itu adalah sihat. Nah, kerana nak menjaga nikmat yang bagi, lagi banyak, lagi pahala kita dapat. Maka sebab tu insya-Allah lepas ni, nah, kita perbetulkan niat. Naik matahari, ya Allah, hari ni alhamdulillah duduk makan semalam nak mati dah. Pokoknya kau masih bagi aku nyawa roh yang tak tahu bila azam, ya Allah, hari ini nak khidmat kepada agama-Mu ya Allah, nak buat kebaikan, nak akhirnya itu semua ibadat. Maka sebab itulah pahala ni barang mustahak, barang yang mesti kita kena cari. Dan kalau kita mati habis, satu masa kita kena mati. Taqwa juga mesej yang dia nak beritahu, dia kata sebenarnya kamu ni manusia, kamu bakal mati. Nak mati pun kena mati, tak mau mati pun kena mati juga. Seronok mati pun mati, tak seronok mati pun mati. Nak cari mati pun mati, lari mati pun mati, mati tetap mati. Jadi apa cerita selepas mati? Dan di sisi ahli bidang dia beritahu mati ini adalah bermulanya titik sebuah kehidupan. Hidup kita ni bermula setelah kita mati. Pelik tak? Patutnya mati habis. Dah. Mati bermula sebuah kehidupan. Baik, bila kita mati ketika itu, yang kita himpun duit tak boleh pakai, kita himpun harta tak boleh pakai, himpun pengikut tak boleh pakai. Yang boleh pakai ketika mana kita himpun pahala. Yang pertama, kita ni nak banyakkan pahala. Yang kedua, macam mana orang lain buat tapi kita tumpang pahala. Tuan-tuan semua, saya dalam duduk ceramah-ceramah, semua tak orang tengok muka saya, ni ada pondok main aku termak, memang main aku termak. Tapi nak beritahu apa dia tujuan tu. Satu malam saya pergi tazkirah di satu surau belah 4. Saya masuk tengok dekat surau tu, dia tulis dekat dinding surau tu satu tile ukiran dia, Hajjah Maryam binti Syekh Abdul Hamid. Dia dekat sikit. Surau tu bukan nama dia, tapi orang kat. Saya pun masuklah, tanya pengurusi, siapa dia perempuan ni? Mesti ada suatu tokoh nama yang hebat. Apa jasa dia buat? Dia berkata, dia ni sebenarnya biasa ya, cuma kami nak kenal jasa dia. Dia bukan orang sini, dia orang Singapura. Dulu kami tak ada surau, kami sewa rumah, renovate sikit buat tempat sembahyang. Bilik air pun tak ada. Yang mari surau ni, pendek kata semua dah siap berwudu. Bila mari sembahyang tarawih, batal wudu, kena balik rumah ambil wudu. Mujok wudu mengayak 14 tu berkata main terus dah. Berhenti mengayak tu lah. Jadi bila dia mari, dia tengok keadaan kami, akhirnya dia balik Singapura, dia mari pula, dia bawa jumlah duit yang banyak. Kemudian tu kami bagi tahu tapak tu nak ada lah, cuma bangunan kami tak boleh buat, duit tak ada. Maka dia bagi duit dia, kami bangunkan. Dan dia pun tak tahu kami tekat nama dia sini ni, sebab nak mengenang seronok orang buat baik. Kongkong orang lain pun nak buat baik. Jadi dia bagi duit, kami bangunkan surau ni. Jadi surau ni mengenangkan jasa dia, kami letaklah nama gitu. Jadi malam tu dia pun tu suruh saya ceramah tajuk Isra' Lailatul Qadar. Jadi saya cakap pasal Hajjah Maryam ni setengah jam habis. Lailatul Qadar ni ayat tu lah. Saya kata perempuan ni memang hebat. Ini yang dikatakan wawasan. Orang yang berpandangan jauh, dia faham. Satu masa aku tak boleh sembahyang, satu masa aku tak boleh ngaji, satu masa aku tak boleh i'tikaf, satu masa aku tak boleh buat apa-apa pahala. Persoalan dia, macam mana orang lain buat aku nak. Maka mesti aku siapkan laluan, aku siapkan jalan supaya aku share dengan mereka. Maka Hajjah Maryam ni dia dah meninggal. Sebanyak mana orang semayang di surau tu,
Sebanyak mana orang tazkirah, tadarrus, mengajar, baca Quran, maka dia boleh tumpang pahala sebab dia membangunkan tempat itu. Maka inilah yang dikatakan saluran pahala. Maka sebab itulah di antara saluran pahala juga yang besar, macam mana kita tengok dia buat berlaku kisah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan semua saya ingat majoriti yang ada dalam surau ibu-ibu di belakang sana mungkin dah pernah pergi buat umrah. Cuma perasan ke tak, wallahu a'lam. Dalam Masjid Nabawi ada satu lubang. Satu lubang kecil, bukan lubang dia jadi sama macam bilik ya. Tapi di zaman dulu dia lubang. Kita masuk Babul Salam, nak keluar Babul Baqi', belakang sikit bab Sayyidina Abu Bakar Siddiq, belakang lagi bab hijrah. Bila kita menghadap ke kiblat tu dipanggil bab hijrah. Baik, bab Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kita masuk sikit dia akan tulis di atas, hazihi khawqatus sahabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia akan tulis tu. Apa dia khawqah? Khawqah ni makna lubang kecil. Zaman-zaman ribu tahun dulu, sahabat-sahabat ni dia tak balik. Dia sentiasa duduk di rumah, dalam masjid bersama dengan Nabi. Dia pun akan balik nak qada hajat, nak makan sikit, lepas tu akan duduk nak dengar kut Nabi keluar, nak cerita, nak cakap, nak mengajar apa. Penuh. Macam sebagai contoh, saya pergi dekat Syria. Ada satu masjid nama dia Masjid Al-Karamiyah. Masjid Karamiyah ni di depan dia ada satu zawiyah, dia kata Zawiyah Al-Hilaliyah. Dia ni situ dihalal ni cerita, tak kena buang lah. Dia buat tempat ni untuk melahirkan awliya saja. Setelah habis fardu ain semua, pok ni pok macam muatid sampai zaman dulu ulama kata awliyaul Halab yatiru fil hawa katuyur. Wali-wali bumi Halab, bumi Aleppo di Syria ni, depa berterbangan di udara macam mana burung, banyak sangat. Sebab tempat ni memang untuk produk wali. Macam kita buat tahfiz, produk orang yang hafal Quran. Buat pondok, produk terbit ulama. Dia ada lubang tingkat atas pun juga. Masing-masing duduk tu berkhalwat, ibadat, zikir. Jadi khawqah ni lubang macam tu. Semua khawqatus sahabi hudimat, diruntuhkan. Bila tawsi' Masjidil Nabawi, semua khawqah sahabat diruntuh, melainkan khawqah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai ke hari ni, kalau tuan-tuan pergi di Madinah, mesti jumpa. Dia tulis di atas. Tapi kadang orang tak pasal. Pasal hak dia seorang dipertahankan. Ulama kata khalifah selepas dia memuliakan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Nabi bagi isyarat. Syurga Sayyidina Abu Bakar ni lebih luas daripada syurga orang lain. Maka sahabat tercengang sebab berjuang, sama-sama berjuang, berjihad, sama-sama berjihad, infak, sama-sama infak. Tapi berapa yang dia lebih? Jawabnya kerana Sayyidina Abu Bakar banyak melakukan ibadat waqaf. Di antara waqaf jasad besar Sayyidina Abu Bakar iaitu tawsi' Masjid Nabi SAW. Perluasan Masjid Nabi, dia berurusan dengan Abu Ayyub Al-Ansari untuk beli tanah sikit. Tak cukup lagi, dia pergi jumpa waris kepada dua anak yatim, Sahal dan Suhaib. Beli lagi. Kenapa? Nak perluas Masjid Nabawi. Maka sebab itulah mengenangkan jasa Sayyidina Abu Bakar buat waqaf ni sampai ke hari ni, dan insya-Allah sampai kiamat. Nah, benda tu termaktub. Walaupun Saudi ni kalau sebut Sayyidina ni naik tanduk atas kepala, dia marah. Nah, sebut Sayyidina, tapi di situ tetap dia akan tulis hazihi khawqatu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai hari ni kalau tuan-tuan pergi, cuba tengok. Sebab ta'ziman, kerana nak memuliakan beliau, orang yang telah banyak buat harta waqaf yang masih kekal sampai hari ini. Maka sebab itulah saluran pahala yang kedua, kita perbanyakkan ibadat waqaf kita. Nak pula dalam bulan Ramadan. Baik, saya sendiri
4 tahun lebih saya tak main surau tuan-tuan. Duk musim kok bulan. Nah, takdir Allah Ta'ala ni kita merancang, Tuhan yang menentukan. Tak tahu tahun ni dijemput oleh sini. Cuma nak beritahu khabar gembira lah kepada tuan-tuan yang pernah menderma kepada pondok Sungai 7 tahun dalam perjuangan saya ni. Alhamdulillah, saya selesai satu parti untuk buat pondok untuk laki-laki. Pondok ni tuan-tuan, perempuan semua, satu-satu institusi pengajian yang semakin pupus. Saya tak tahulah nak bertahan lama mana, wallahualam. Sebab sedih. Nah, tak ada satu orang yang soleh, yang hartawan banyak angkat tangan. Tak apa, Tok Guru jangan takut. Tok Guru mengajar, saya tajar pondok tu tak ada. Tapi pasukan bola sepak pun ada orang tajar. Nah, tajar bukan sekupang tu, berpuluh-puluh juta. Nak suruh orang main ya. Nah, pemain bola sepak pun orang banyak duit puluh-puluh ribu. Tok Guru nak beli duit, Allah, banyak-banyak main ajar. 7 tahun saya dapat selesaikan. Cumanya dalam tempohan saya tak mari sini. Satu hamba Allah, Masya Allah, perempuan yang salihah, perempuan yang baik. Dia berkenalan dengan saya. Tapi hebatnya dia ni, sampai ke hari ni saya tak pernah jumpa dia. Dan dia minta itu, Ustaz, boleh kau nak minta Ustaz satu? Ustaz jangan main jumpa kau. Kau pun tak mau jumpa Ustaz. Haji. Dan dia bantu saya cukup banyak. Saya hantar pelajar musliman nak pergi ke Yaman, dia bantu. Baliklah daripada itu. Jadi dalam celah-celah tu, dia hantar saya pergi ke Palestin. Saya pun jangan pasal nak pergi Palestin. Tolong Ustaz, kau ni suami isteri orang, bawa pergi mak mentua anak-anak, kau tak boleh buat apa-apa. Tapi kau yakin kalau Ustaz pergi, insya-Allah ada kebaikan. Ustaz tolong, Ustaz pergi kan. Saya pun minta sikit masa. Akhirnya tak apalah, dah duduk hantar SMS, duduk telefon tak berhenti-berhenti, duduk WhatsApp tak berhenti-berhenti. Dah akhirnya saya pun pergi ke Palestin. Sampai hari ni saya masih baik. Tapi saya tak kenal orang Shah juga. Tapi saya tak kenal siapa dia tak kenal. Tapi nak duit minta, insya-Allah dia bagi. Sampai saya tanya dia, kau percaya aku duk bagi duit kat saya banyak-banyak kan? Duk hantar cek mai. Dia kata tak apa, insya-Allah saya percaya Ustaz. Tengok muka Ustaz keluar dalam TV Hijrah, nampak saya doa. TV Hijrah tanya saya, dah dalam satu slot rancangan generasi pondok. Dia tanya saya, Ustaz, macam mana tentang keuangan pondok? Sebab biasanya orang tengok pondok Seraibet ini. Saya kata dah. Sebenarnya dalam dunia pendidikan, institusi pengajian, pondoklah institusi pengajian yang duit dia paling banyak sekali. Tak boleh lawan dengan benda lain. Sebab sejak dulu sampai lah kita tak pernah dengar, kita tak ada dengar pondok dia tutup pasal duit tak ada. Tak ada. Universiti ada tutup pasal duit tak ada. Kolej ada tutup pasal duit tak ada. Pondok tutup pasal Tok Guru dia padam. Tok Guru padam bunggui pula macam tepung bunggui. Nah, itu saya, bukan dia tutup pasal duit tak ada. Sebab saya kata tabung pondok ni, dana pondok dalam poket umat Islam. Semua siapa nak bagi dia bagi. Nah. Dan Tok Guru ni biasa dia cermat. Jadi bila dia tengok rancangan tu, dia bantu lebih kurang apa semua. Akhirnya dia minta saya sangat-sangat pergi ke Palestin. Takdir Allah Ta'ala, tak apalah dia nak pergi, saya pun pergi Palestin. Rupanya di sana, Masya Allah, banyak. Kalau saya nak kongsi dengan tuan-tuan, 1 jam lagi cukup. Tak dah. Saya nak kongsi pukul 7 kan. Pakai satgi ada kuliah duha pula. Jadinya bila saya sampai di sana, kita nak tengok siapa yang kita nak sembang. Nak tengok cara. Saya jumpa satu Tok Syekh. Sembang. Tok Syekh ni seronok. Akhirnya ajak saya pergi rumah dia. Mungkin dia nampak cara saya ni takut Yahudi lah apa pun. Saya pergi rumah dia. Rumah ni kau masuk dalam tanah. Bagi minum teh apa semua. Sebab saya kata saya ada sekolah. Sembang di rumah dia. Dia kata awak ada sekolah. Berapa anak murid buat tu dia kena 120 sampai 30 dulu. Sekarang anak murid mahal dekat 200.
Dia tanya lelaki perempuan. Saya kata lelaki. Allah. Dia senyap. Dia kata sebenarnya tarbiyah yang mustahak sekali adalah untuk perempuan. Lelaki-lelaki jatuh bodoh. Saya kata apa saya patut share. Awak duduk di bumi ni, dia kata Yahudi ni, dia kata Yahudi ni dia tak ada negara ratusan mungkin ribuan tahun, dia tak ada. Lah ni baru tulis padang Palestin, tulis Israel, padang Gaza, tulis Tel Aviv, habis. Dalam peta tak ada tu ya. Dulu tak ada. Tapi bila dia tak ada negara, dia tak akan boleh buat sekolah. Nak ada sekolah mesti kena ada negara, baru boleh buat sekolah. Tapi dalam tak ada sekolah ratus tahun, dia pertahankan dua benda. Yang mana dua perkara ni nak pertahankan mesti kena ada sekolah. Benda apa? Satu, tulisan. Yang kedua, bahasa. Tulisan Yahudi tak pukul, bahasa Yahudi pun tak pukul. Pasal dia kata kerana sekolah mereka adalah rumah-rumah mereka, dan guru mereka adalah isteri-isteri mereka. Kita tengok anak kita hantar ke sekolah, sekolah tinggi, sekolah rendah, dah tulis WhatsApp dengan SMS, kita nak baca apa tak arti ya? Ejak huruf kok mana main tak tahu. Tu dalam duk mengaji tu. Kalau tak mengaji, wallahu a'lam. Maka sebab tu dia kata dunia pendidikan untuk muslimat ni mustahak. Baik, dia kata. Kamu tengok sejarah Islam. Semua tokoh-tokoh Islam yang menggegarkan dunia, semua dia mari daripada ibu. Dia tak mari daripada bapa. Saya kata betul juga. Sebab bila dia kata lagu tu, saya balik pondok, saya buat kajian balik. Rupa-rupanya anak murid kita ni, hak mana yang mari tak boleh baca Quran, nah, doa, alif besar tiang, belaga rebah tak kena ni. Nah, rupanya mak dia tu tak boleh baca Quran. Walaupun ayah dia ni tuk bilai surah bang bertanah, tak boleh. Pasal mak tu tak boleh baca Quran. Rupanya pendidikan ibu ni mustahak. Dia kata cuba kamu tengok imam mazhab kita Asy-Syafi'i, siapa yang tarbiyah dia? Mak dia. Dia anak yatim. Baik, filosofi Islam yang hebat Imam Al-Ghazali, siapa yang tarbiyah dia? Mak dia adalah Imam Nawawi, siapa yang tarbiyah dia? Mak dia. Betul. Bila dia kata dulu saya sokong, sebab saya pernah pergi tempat dia. Daripada Nawar, Homs, nak main ke Damsyik, 2 marhalah. Mak dia naik keldai seminggu 3 kali, 92 kilo naik keldai, sebab nak hantar benda makan kepada Imam Nawawi. Mak dia pesan buah-buahan dalam tempat, ada tempat di Damsyik, awak jangan makan. Sebab ada dulu strata dulu tanah wakaf, kerajaan dia rampah, dia buat hak milik, jadi dia tanam pokok, takut awak makan benda tu tak elok. Tunggu ibu mai hantar benda makan. Mak dia, bukan pak dia. Balik ke arah ilmu sufi, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, mak dia juga yang tarbiyah dia. Sultan Al-Arifin Abu Yazid Bustami, mak dia juga. Hingga orang kata imam, kalau Imam Nawawi, ulama kata sekiranya Allah Ta'ala panjangkan umur Nawawi ni 10 tahun saja, dia meninggal umur 45, kalau Tuhan bagi lagi 10, umur 55, ulama kata nescaya satu dunia ni dia akan isi ilmu dia seorang, ilmu orang yang tak ada yang seorang. Mengajilah kita apa pun akan kembali sanad kepada Imam Nawawi. Punya hebat Imam Nawawi. Siapa tarbiyah? Mak dia juga. Allah dia kata tolong buat madrasah untuk perempuan, mustahak sangat. Maka dia pun cerita, sembang-sembang banyak lagi dia cerita. Rupa-rupanya setelah saya balik Palestin, doa azam, saya pergi Uzbek pula, jalan saja ya. Nah, bila pergi Uzbek ziarah madrasah hak lama-lama, hak ribu-ribu tahun. Uzbek ni satu masa terkenal dengan ilmu astronomi yang hebat dalam dunia.
Rupanya setiap madrasah dia ni, dia akan guna simbol bintang 8. Hak Israel buh di bendera dia tu, 4 segi petak double corner sikit jadi 8. Kita ingat tu Yahudi lah. Dah, bintang 8 tu sebenarnya hak orang Islam yang diambil oleh orang Yahudi. Maksud bintang 8 ni, ummah ni dia akan jadi kuat apabila dia didokong oleh 8 jenis golongan manusia. Sebab tu kita kena tahu kita ni duduk dalam golongan mana. Ummah ini dia akan jadi kuat, dia akan jadi hebat bila mana dia didokong 8 kumpulan manusia dan mereka ni bersatu. Kalau nak bagi lemah, pecahkan 8 golongan, ummah itu akan lemah. Yang pertama sekali, ummah akan jadi hebat bila mana dia memiliki seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Rupanya bila saya tengok betul semua, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dia muda. Sultan Muhammad Al-Fatih, dia muda. Tapi bila dia bertakwa, pertolongan Allah sampai kepada dia. Tuan-tuan boleh bayang waktu saya ngaji di Syria, Syekh beritahu, dia kata awak nak pergi tempat ni dekat Palestin, Mezah, satu tempat belah kiri, situ macam kubah sikit, dalam itulah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi duduk mesyuarat bila dia nak perang. Dia akan buat atas pasang debu gambar burung. Dia kata okey, tentera ni duduk belah saya, ni belah ni, bila kepala patuk, kaki kena cakap, sayap kena libat, itu tentera dia. Dan dia akan buat satu strategi yang musuh tak akan boleh baca. Kalau dia nak perang lagi 3 tahun, 4 tahun, peperangan tu mesti kena buat dalam musim panas. Dalam musim sejuk tak boleh. Dia boleh buat peperangan tu dalam musim sejuk. Sebab tentera yang nak pergi perang lagi 4 tahun tu, dia dah siapkan tabib-tabib, pakar-pakar perubatan untuk membuat rumusan makjun bahan pemakanan supaya tentera dia ni pergi dalam musim sejuk, badan panas, boleh tahan. Dah. Macam orang kata anak muda lah, duk makan air. Dadah. Air tu, syabu ke apa tu, hak tu kadang-kadang orang bagi guna untuk pasukan keselamatan nak jaga 5 hari. Nak tangkap orang jahat, puak ni bakar belah. Lingkup di setengah dia bagi. Dia tu penyalahguna guna dadah. Dadah ni kalau tak salah guna tak ada masalah. Dia salah guna. Jadi Imam Sultan Salahuddin ni, dia boleh buat kita nak perang lagi 5 tahun, tentera yang macam ni. Latihan mana, tempat tu kena panah pergi 200 meter. Kita kena siapkan lengan manusia yang macam ni, mesti buat begini. Sebab dia pemimpin yang bertakwa. Pemandangan dia, pemikiran dia jauh bijak sangat. Yang kedua, ummah ni akan kuat bila mana ummah memiliki ulama-ulama yang hebat. Keilmuan masyarakat berkocak, dia berletak satu titik. Siapa cakap? Tok Guru ni cakap, sengap dia. Hari ni dia cakap, lah ni terbit satu kumpulan ulama baru, dia panggil ulama Haji Google dia panggil. Hak ni celah urusan. Saya tak larat nak jawab. Internet kata lu ni, internet ilmu ni tuan-tuan, puan-puan semua, dia kena bermusyafahah. Itu ilmu, kena berguru. Bukan dia boleh main tanya lah internet begitu. Dia kena berguru baru jadi. Tak ada orang jadi alim tanpa guru. Man la syaikha fa syaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak ada tok guru, syaitan tok guru dia lah. Baik. Yang ketiga, ulama ummah ini jadi kuat bila mana dia didokong oleh pendakwah-pendakwah yang hebat. Bila ulama dapat melahirkan pendakwah yang hebat, dia tak kira dunia mana dia akan berdakwah. Yang keempat, ummah ini akan hebat bila mana dia didokong oleh doa orang-orang yang soleh, para awliya. Orang-orang yang soleh, wali-wali ni, dia sentiasa berdoa untuk ummah. Yang kelima, ummah ini jadi hebat bila mana dia memiliki peluh para amilin. Maknanya orang-orang yang bekerja ni bekerja dengan bersungguh-sungguh demi untuk agama Islam. Hari ini berapa orang yang kerja untuk agama? Tak ada, jarang. Kita kerja untuk peribadi kita. Yang keenam, ummah ni akan jadi kuat bila mana ummah ini memiliki
darah-darah syuhada, berani berjuang untuk Islam. Yang ketujuh, ummah ini akan jadi kuat bila mana ummah dibiayai oleh harta-harta agnia, korporat bantu agama betul-betul, maka ummah ini akan jadi kuat. Yang terakhir sekali, yang menjadi sasaran musuh Islam ialah ummah akan menjadi kuat apabila ummah memiliki rahim wanita yang salihah. Maka bila 8 golongan manusia dipecah, dihancurkan, ummah ni akan jatuh. Kita memiliki pemimpin yang sudah tidak bijak sana, bijak sini saja. Dia bijak yang ni saja. Nah, kita dah memiliki tutup guru alim ulama, tapi alim ulama kita boleh kena jual, boleh kena beli, boleh kena lelong. Kita memiliki pendakwah, tapi tak mau pergi tempat jauh-jauh, nak duduk dengan syok-syokan. Dah, bila orang buat tanya nak bayar apa dia, tanya pergi saja. Bolehlah. Faham? Lepas tu pula kita memiliki orang yang soleh, dia tak mau campur dengan orang duduk ujung-ujung bukit, pasal-pasal dia tak mau campur ni dunia, semua rosak belakang, duk kira peribadi dia. Dan bila mana kita memiliki pekerja-pekerja yang sudah jadi pemalas, peluh-peluh tak terbit, malas, tak larat, kita dah tak larat. Begitu juga bila mana pemuda-pemuda sudah menjadi orang yang penakut untuk agama, tak berani nak berjuang untuk agama, kita juga akan lemah. Begitu juga apabila harta-harta hanya berlegar dalam tapak golongan manusia tertentu saja, orang susah tak boleh rasa. Dah, sebagai contohlah, tidak bangun ahli korporat kita, tak tahu banyaklah, berkorban sikit, beratus juta harta dia korbankan sikit, panggil dia 3 orang, mari kita buat ubat gigi. Ubat gigi yang halal dan thayyiban, supaya kita boleh jual murah. Tu bila nak azan pun dia gosok gigi pakai ubat gigi kita. Orang hafal Quran pun gosok gigi pakai ubat gigi kita. Sekurang-kurangnya orang ni nak sebut nama Allah, dia guna ubat gigi kita. Tapi tak ada. Kita pakai ubat gigi bukan Islam. Lepas tu kita nak selawat macam mana? Sebagai contohlah, kita berpuasa dah 12 jam tuan-tuan, ibu-ibu di belakang, 12 jam kita tak makan. Tiba-tiba kita makan, kita berbuka puasa, kita beli benda yang kita nak makan, benda yang dibuat oleh orang yang derhaka kepada Allah. Bayangkan, kita nak beli kuih tak penting, lauk tak penting, nasi tak penting. Yang pentingnya siapa yang jual kuih, itu lebih penting. Kalau orang yang jual kuih, aurat pun tak tutup. Orang yang jual kuih, semayang pun tak. Orang yang jual kuih, puasa pun haram pula. Jadi kita buka puasa kita yang dibuat oleh makanan-makanan ni, oleh tangan-tangan yang derhaka kepada Allah. Lepas tu puasa kita nak hebat macam mana? Anak makanan. Dan akhirnya bila mana perempuan dah tak soleh lagi, tak solehah lagi, generasi akan habis. Ala kulli hal, muslimah rahmatullah, lebih dari masa saya nak buat tidak. Cuma saya nak beritahu tuan-tuan buat semua, di Kuala Lumpur kita tak boleh buka pondok. Tak boleh, anak-anak yang berlari tu tak boleh nak buka pondok. Tapi di Kuala Lumpur, ilmu pondok boleh masuk. Ilmu pondok boleh masuk ke Kuala Lumpur, walaupun pondok tak boleh nak buka di Kuala Lumpur. Satu masa dulu kita jaga ma'had tahfiz. Mana orang nak buka ma'had tahfiz, kita bantu, kita belanja, kita buat bangunan semua. 5-16 tahun yang lepas kita buat benda ni, alhamdulillah, hari ni kita jasa, kita boleh makan jasa imam-imam hafiz. Pilah di surau mana pun di Kuala Lumpur, kebanyakannya suara sedar-sedar belakang. Nah, imam-imam hafiz. Nah, tapi kalau 20 tahun yang lepas kita tak bantu madrasah tahfiz, jawabnya tarawih kita malam ni tuan-tuan, qul ya qul wallah sampai habis. Tu ya dah. Tu pun modal habis riang betul. Nah, tapi oleh kerana kita bantu mereka, hari ni kita boleh rasa. Macam tu juga apa akan jadi sekiranya pondok tak dipertahankan. Tuan-tuan tahu di Kedah dulu ada 157 buah pondok. Ini Tuk Mufti yang abang saya, dia buat kajian pun. Bila dia mesyuarat dengan saya, sekarang tinggal lebih kurang 13 buah pondok.
tu pun duk lek hidup teramana saya pun tahu. Maka saya rasa sampailah masa kita pertahankan. Ni cerita untuk 2-30 tahun akan datang. Kalau kita tak buat benda ni, satu masa kita Munyatul Musalli orang tak baca di sini. Kitab Kifayatul Mubtadi tak dengar orang baca. Kitab Aqidatul Najin tak dengar orang baca. Dan Kifayatul Muhtaj fi Bayan Isra' wal Mi'raj tak dengar orang. Semua orang pakat nak ceramah. Betul Nabi kata akhir zaman umat aku ni akan berlaku kasirul khutaba wa qalilul ulama. Akhir zaman penceramah ni cukup banyak, ustaz-ustaz cukup banyak, tapi ulama dah tak banyak dah, semakin pupus. Nah, ulama dah semakin pupus. Cuma memanglah kepupusan ulama tak ada siapa nak jaga. Sebab ulama dia bukan boleh bagi projek, ulama bukan boleh bagi pangkat. Nah, ulama bukan boleh bagi duit. Dia nak ambil duit orang lagi yang ada. Tapi kita kena ingat, dia ni nak jaga ummah. Itu saja. Nah, orang buat akta, undang-undang dibuat, jangan bagi pupus burung wak-wak. Jangan bagi pupus burung-burung ni. Jangan bagi pupus burung murai batu. Siapa belah kita tangkap boleh penjara. Nah, punyalah nak jaga murai batu ni tak pergi habis. Tapi kalau habis murai batu pun takkan kita nak jadi gila. Nah, pasal apa masyarakat keluar pening pasal burung murai batu habis lah gitu. Nah, tapi kalau ulama habis, mungkin generasi kita jadi gila. Gila, tak ada panduan, tak ada arah nak tuju dia bagi. Maka sebab itulah saya rasa tangan tuan-tuan lah yang akan bantu. Pertahankan. Lebih-lebih lagi saya duk cari derma selesai bah. Untuk lelaki-lelaki alhamdulillah 100% dah selesai. Adalah anak murid hantar keluar negeri lah. Saya pun dah buka cawangan di luar lagi lah, di Johor lah, di Pahang lah, di Kedah sini pun ada. Dan insya-Allah di Kuala Lumpur pun nak buka juga. Jadi sekarang kita nak buat untuk perempuan yang mana saya beritahu. Benda ni tuan-tuan, kalau kita tak fikir lagi untuk 2-30 tahun, bahaya besar sedang tunggu kita. Saya tak tahu generasi kita isu-isu dan macam mana mereka nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab guru saya pesan paling kurang beritahulah kepada masyarakat, bercakaplah walaupun benda ni berat. Kita ceramah pun tak seronok, kena mengaji 3 buah kitab cukup. Ada tak kita tanya diri kita untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengaji sebuah kitab melibatkan dengan usuluddin. Ada tak cara kita nak buat amal ibadat, kita nak puasa, nak zakat, nak solat, kita mengaji sebuah kitab yang dikatakan kitab fiqh syariah. Ada tak cara kita nak cuci hati kita semua sekali, kita mengaji semua saja kitab melibatkan dengan tasawuf. Kalau tak ada, Nabi kecil hati yang kita untuk dia. Pasal apa? Kita mengaji benda lain, pekah, bayar, yuran apa semua, benda yang sebenar kita perlu mengaji, kita tak mengaji. Maka sebab itulah pengajian berkitab ni dia musalsal, dia ada sanad dan dia ada titik balik. Mudah-mudahan saya harap kita pakai jaga soal sikit, maka tuan-tuan puas semua makna lebih 15 minit. Jadi saya pun ceritakan ni walaupun banyak benda nak cerita, dan saya lancarkanlah sikit sumbangan untuk pondok saya ni. Nak bina pondok untuk perempuan pula, Mahad Syatri di Banan. Mungkin tuan-tuan kata, ustaz, kami main surau tak, bukan nak buat duit, ni bukan pasal malam. Nah, tak apa, kita sediakan sikit orang, siapa yang sudi ambillah untuk buat sumbangan. Tak boleh ustaz, bajet tak cukup bulan ni ustaz, nak beli baju raya apa, tak apa, tak minta, tetap saya minta. Tolong doa lah kat saya, itu saja. Itulah, tolong doa semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada saya. Pasal nak bawa satu ombak gelombang yang besar, ini bukan cerita mudah tuan-tuan. Kalau nak buka pusat pengajian yang mudah-mudah, itulah pondok tak boleh. Pondok ni dia kena anak murid duduk situ, tok guru 24 jam bukan nak duduk situ. Tok guru dia nak kena ajak sendiri. Daripada al-kalamu huwa al-lafzu murakkabun fi bil wad'i sampai habis, tok guru nak kena ngajar hukum hakam, dia tak boleh pergi ke mana. Nah, ini punya kata pondok tidak ala kulli hal. Dan kalau yang boleh menyumbang, saya ucap terima kasih. Kalau yang telah menyumbang, mudah-mudahan sikit sebanyak pahala di sana kita akan dapat di akhirat nanti insya-Allah. Dan kalau yang nak menyumbang, azamlah. Dan kalau dah tak ada apa-apa, tak ada arah, dah tolong doalah. Nah,
Dan betul. Sebab kita bergerak dengan kapasiti kita. Tuan-tuan semua kenal Ronaldo. Hebat dia main bola. Tapi kita kena ingat, dia hebat sebenarnya bukan dia seorang. Dia hebat sebab belakang dia ada lagi 10 orang. Kalau dia seorang tengah padang, sedap puak kita lagi hebat. Kalau dia seorang di tengah padang, puak kita dalam surah tua-tua lagi hebat. Kita botol dia lemah itu ya. Tapi dia hebat sebab belakang dia ada lagi 10 orang. Tok Guru Pondok tak larat, dia boleh bagi kita. Sebab tu saya masuk di Kuala Lumpur, saya beritahu, tuan-tuan jangan bagi Tok Guru Pondok berniaga. Sebab dia ni bukan arti berniaga. Daripada kecil duk main kita. Kalau Tok Guru Pondok dia tak ada duit, tuan-tuan biar bagi dia berniaga, saat lagi dengan pondok-pondok dia jual lagi. Berniaga ni jenis tuan-tuan. Cari duit jenis tuan-tuan perempuan. Daripada kecil kita cari duit. Kita tolong kita. InsyaAllah mudah-mudahan lagi 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, mudah-mudahan ada generasi yang hebat yang akan jaga pikul amanah ummah. Jadi setakat itulah, di belakang sana ada jualan tanah wakaf sikit. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala jadikan asbab musabab kita bertemu pada pagi ini untuk mengkayakan pahala kita di akhirat. Saya buat takat mana saya boleh, tuan-tuan tolong takat mana tuan-tuan boleh. InsyaAllah lebih tu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.